Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Apa khabar sidang kapsul ilmu yang saya hormati? Syukur pada Allah kita berada pada hari ini dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi dipinjamkan nyawa oleh Allah, diberikan kesihatan, diberikan akan kebahagiaan. Mudah-mudahan kita kekal untuk menjadi hamba Allah yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Sidang penonton yang saya hormati, pada hari ini saya nak bicarakan sama-sama, perkongsian kita sama-sama berkaitan dengan perkahwinan berdasarkan satu daripada firman Allah yang Allah sebutkan dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-21. Surah yang kita tahu, ayat yang kita sama-sama sering kali dengar dan dibicarakan di mana-mana, yang mana Allah menyebutkan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi zalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah ciptakan kepada kalian itu akan pasangan daripada diri kalian sendiri. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati, Allah nak tunjukkan pada ayat 21 ini bahawa Allah ciptakan daripada jenis kita, manusia sesama manusia, bangsa sesama bangsa, agama sesama agama, iaitu kita akan diberikan oleh Allah akan pasangan. Dan manusia memang hidupnya Allah nak jadikan ia ada pasangan. Ia ada kehendak, kecenderungan untuk berpasangan, untuk berkahwin, untuk adanya pasangannya. Lelaki mahukan seorang perempuan sebagai isteri, perempuan mahukan seorang lelaki sebagai suami. Untuk apa tujuannya? Litaskunu ilaiha, untuk merasakan tenang padanya. Jadi sebab itu, kerana apa kita berkahwin? Kerana ingin merasakan tenang. Lelaki bekerja penat lelahnya apabila dia membanting tulang empat keratnya daripada pagi hingga ke petang ataupun hingga ke malam. Dia pulang ke rumah, dia nak merasakan tenang dengan sebab dia pulang adanya pasangannya. Dan begitu juga isteri yang mungkin penat dengan urusan rumah tangganya, yang menguruskan rumahnya, maka emosinya akan terubat apabila suaminya pulang dan dia boleh mengadu masalah kepada suaminya untuk ditenangkan akan dirinya, emosinya oleh suaminya. Maka tujuan daripada perkahwinan memang untuk merasakan tenang. Litaskunu ilaiha, yang lelaki memerlukan kepada isteri untuk menenangkan emosinya di luar dengan kepenatannya, dengan gangguan dan lain-lainnya. Dia pulang jumpa isteri, dia merasakan tenang. Dan isteri akan mengadu segala emosinya yang terganggu sepanjang harinya kepada suaminya. Untuk apa? Untuk ia merasakan tenang, menstabilkan emosinya supaya kedua-dua ini mampu ketika mana pada esok paginya untuk dia kembali cegas, untuk dia menjadi hamba Allah yang kembali memberikan komitmen yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian daripada rasa tenang itu, Allah jadikan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah jadikan untuk kalian itu adanya perasaan mawaddah, perasaan cinta, perasaan kasih. Apabila kita boleh berkongsi kepada seseorang, pasangan kita, kita boleh berkongsi dengan kita punya suami, kita punya isteri, maka di sana akan timbulnya rasa cinta. Sebab itu cinta ini Islam menggariskan ia akan hadir setelah mana perkahwinan. Boleh berkongsi masalah, boleh berkongsi rasa dan lain-lainnya, maka akhirnya akan menimbulkan rasa cinta di antara suami dan isteri. Jadi rasa cinta itu akan memberikan kebaikan dalam kehidupannya. Rasa cinta itu akan melahirkan zuriat-zuriat yang bahagia. Rasa cinta itu akan melahirkan rumah tangga yang disebut sebagai baiti jannati, rumahku syurgaku. Tetapi tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati lagi saya kasihi, ia tidak cukup kalau kita hanya berkahwin dengan ingin merasakan tenang sahaja dan kita ingin merasakan cinta dan kasih sahaja. Tetapi yang lebih mutlak, yang lebih utama dalam perkahwinan, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Maka rahmah inilah adalah kemuncak daripada perkahwinan. Rasa tenang tadi, rasa cinta tadi, dia akan diliputi dan dia akan diselubungi dengan rasa rahmat. Sebab apa rahmat ini sangat penting? Kerana rahmat ini dia akan menjamin kecintaan, dia akan menjamin ketenangan dengan apa yang berlaku sepanjang perkahwinan. Kerana apa? Kerana manusia itu berubah. Yang lelaki ini, yang suami ini, yang asalnya segak, yang asalnya kacak, yang asalnya tegap, akhirnya mungkin badannya akan menggemuk, mungkin perutnya akan memboncit, mungkin kesihatannya akan turun.
Jadi kepada ketika itu, kalaulah cinta seorang isteri itu memandang kepada suami yang segak dahulu, suami dah tak segak dah. Suami dah tak macam dulu dah. Begitu juga lelaki kepada isterinya. Yang dahulu mungkin isterinya cantik, isterinya cakap dengan lemah lembut, isterinya nampak rupawan, jelitawan dan lain-lain. Tapi berlalunya tempoh perkahwinan yang panjang, maka ini semua akan beransur hilang. Dan mungkin akan menghilang. Dan pada ketika itu, apa sebenarnya yang akan menjamin ketenangan dan kasih sayang di antara mereka? Itu yang disebut sebagai rahmah. Maka rahmah inilah yang akan menjamin bahawa perasaan kasih itu, perasaan tenang itu akan sentiasa berada di rumah. Dan rahmah inilah, dengan sebab rahmatlah, maka akhirnya si suami akan memberikan yang terbaik kepada isterinya. Walaupun isterinya tidak mampu lagi memulangkan kebaikan itu dengan layanan-layanan istimewa. Seorang isteri akan melayani suaminya, akan menghormati suaminya walaupun suaminya sangat kurang pada sudut yang lain-lainnya. Kerana apa? Kerana adanya sifat rahmah. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana sebenarnya kita nak mencari rahmah dalam rumah tangga? Disebutkan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi dalam tafsirnya pada ayat ini. Dia menyatakan bahawa rahmah itu adalah agama yang ada pada seseorang. Sebab itu apabila Rasulullah menyatakan kepada lelaki, tungkahul mar'ah bi arba', kamu kahwini perempuan dengan 4 sifatnya, dengan kecantikannya, dengan nasabnya, dengan hartanya, dengan agamanya. Tapi Rasulullah kata apa? Fasfar bizatid din taribat siyadak. Kamu pilih yang beragama, kamu akan untung. Maka yang akan menjamin rahmahnya seorang isteri kepada suami adalah agamanya. Kerana dengan sebab agamanya, walaupun suaminya mungkin dah tak sihat dah tak segak dah, mungkin suaminya dah kurang duit dah, mungkin suaminya sakit dah, tapi dia akan terus melayani suaminya, menyantuni suaminya, menjadi isteri yang baik kepada suaminya. Kerana apa? Ada agama pada dirinya. Bagaimana pula ini disebut sebagai rahmah seorang lelaki kepada perempuan, juga pada agamanya. Bukankah Rasulullah menyarankan kepada perempuan untuk berkahwin dengan lelaki, idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Kalau datang kepadamu seorang lelaki, yang pertama dia redai akan agamanya, yang kedua dia redai akan akhlaknya, maka kahwinkan dia. Kalau kamu tak lakukan, takun fitnatun wa fasadun kabir, maka akan jadi fitnah dan fasad yang besar. Maka lelaki yang baik itu, dia akan merahmati isterinya sampai bila-bila dalam tempoh perkahwinannya, selagi mana dia ada agama, selagi mana dia ada akhlak. Jadi untuk menjamin rahmah adalah agama. Bukan kecantikan, bukan harta, bukan lain-lain, tapi adalah agama. Dan begitulah yang disebutkan oleh Sayyidina Ali ketika mana ada seorang ingin melamar anaknya. Sayyidina Ali menyatakan, kan, kalau ada orang nak kahwin dengan anak perempuan kamu, maka zawjuhal mu'min, mestilah cari seorang suami yang beriman. Apa maksud beriman? Iza ahibbahu wa in ahabbaha akramaha. Kalaulah dia cinta kepada perempuan tersebut, maka dia akan muliakan perempuan itu. Wa in karihaha, kalaulah dia membenci, mungkin membenci itu sebab mungkin isterinya akan tengking dia, mungkin isterinya akan melayani dengan tidak baik. Apa dia akan buat? La yudlimaha, maka dia tidak akan menzalimi perempuan itu. Lelaki yang baik ini, isterinya bagaimana emosi pun mungkin akan melayani dengan baik, dia akan memuliakan. Tapi kalau isterinya mungkin emosinya tidak baik, mungkin ada sesuatu yang dia buat yang tidak baik, tetapi lelaki itu tidak akan menzalimi isterinya, akan melayani juga isterinya dengan baik. Jadi oleh kerana itu, perkahwinan bukan hanya pada cinta dan sayang, tapi perkahwinan yang lebih utama pada rasa rahmah pasangan itu kepada pasangannya. Dan rahmah inilah sebenarnya akan menjamin kebahagiaan kita sepanjang perkahwinan, dan mudah-mudahan sampai ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.